Pak Bu. Ah. Okey, apa kita tengok tadi? Yang budak tadi dia catat nota kan? Dia catat nota tapi dia tak berapa nak mahir. Okey. Sini Pak Abu nak ajar kemahiran membuat nota dan mengambil nota. Okey. Sini kita ada banyak kemahiran dia. Yang paling penting adalah kita kena dalam nota kita kena ringkas, mudah dan senang dibaca. Supaya kita senang ingat dan nota tu akan berguna untuk kita akan datang. Okey. Boleh tengok kat slide ni. Ya. Okey, tadi kita dah tengok antara aspek-aspek yang ada dalam mencatat nota. Sekarang ni Pak Abu nak terangkan elemen-elemen penting yang ada dalam mencatat nota. Okey, elemen yang pertama adalah kita kena ada teks, iaitu tulisan lah supaya kita boleh baca. Yang kedua kita kena menggunakan grafik, iaitu dalam lakaran ke lukisan. Dan yang ketiga kita gunakan gambar. Gambar ni sebab apa? Dalam pemikiran kita, otak kita dan kita nak senang nak membaca, kita kena ada grafik, iaitu gambar dan tulisan-tulisan yang menarik supaya dia merangsang otak kita, kita akan mudah ingat lah. Okey, nanti Pak Abu aku tunjukkan satu video yang boleh kita tengok macam mana perbezaan dua jenis cara mencatat nota. Okey. Okey, membuat peta ada dua jenis, peta minda dan peta iting. Okey, kita terang dulu peta minda. Apa itu peta minda? Jangan pakcik tengok je. Oh, okey. Peta minda menurut Buzan 2003, peta minda digunakan dalam pelbagai bentuk dan aplikasi termasuk bidang pembelajaran dan pendidikan. Jika perbandingan hendak dibuat antara peta konsep yang dicipta oleh pakar pembelajaran pada tahun 60-an, peta minda merupakan versi yang lebih ringkas dan padat peta konsep. Okey, peta minda, ciri-ciri peta minda, kita terangkan ciri-ciri peta minda dulu. Ciri-ciri peta minda. Yang pertama, hendaklah kreatif, iaitu tidak formal. Yang kedua, tajuk diletakkan di bahagian tengah. Tengah ya. Okey, yang ketiga, penggunaan warna, anak panah, rajah dan kod untuk menunjukkan perkaitan antara tajuk kecil dengan tajuk utama. Okey, antara kelebihan peta minda. Yang pertama, mudah diingat. Mudah diingat. Yang kedua, dapat dibaca dengan mudah. Yang ketiga, mudah dipahami. Yang keempat, membantu membentuk gambaran mental daripada perkara yang didengari, dilihat, dibaca dan difikir. Okey, itu antara ciri-ciri dan kelebihan peta minda. Okey, macam ni. Peta minda ni ada 3 jenis. Yang pertama, peta tulang ikat. Yang kedua, peta pokok. Yang ketiga, peta cabang. Okey, kita tengok peta tulang. Seterusnya, kita tengok peta pokok. Okey, seterusnya peta cabang. Ya Allah. Okey, itu saja untuk peta minda. Seterusnya kita sambung dengan peta iting. Peta iting banyak jenis. Peta iting ini diciptakan untuk pembelajaran abad ke-21. Salah satu jenis peta iting ialah selesai kita cerita pasal peta minda, sekarang kita cerita pasal peta iting. Okey, peta iting ada 8 jenis. 8. Susah nak turun jadi. 8 jenis. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, peta bulatan. Okey, peta bulatan ini adalah untuk proses pemikiran, iaitu mendefinisikan mengikut konteks, iaitu kita letak satu tajuk kat tengah dan yang bulatan yang luar lebih besar tu kita tulis apa yang berkaitan dengan tajuk di tengah. Okey, seterusnya peta buih. Okey, peta buih pula proses pemikiran, iaitu menerangkan. Contoh kita letak sama juga di tengah isi dia punya point mind dia yang utama dan kita terangkan apa contoh saya bagi contoh pencemaran. Okey, kita buih ni cemaran udara, cemaran air, cemaran tanah, cemaran bunyi dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya kita cerita pasal peta buih berganda. Peta buih berganda lebih kurang macam peta buih, tapi dia ada dua buih. Yang pertama, dua buih utama. Kita ada letak dua contoh tumbuhan haiwan.
Dia tengah dia adalah persamaan, yang di luar adalah perbezaan. Okey, kita tengok contoh peta bunyi berganda. Okey, seterusnya kita cerita pasal peta pokok. Peta pokok isi di atas dan diuraikan di bawah. Kita tengok di sini. Okey. Seterusnya kita masuk kepada peta dakap. Okey, peta dakap ni kita tengok di atas. Okey, apa tujuan peta dakap? Peta dakap adalah menghubungkan seluruh bahagian. Dia proses pemikiran, peta untuk proses pemikiran. Okey, seterusnya adalah peta alih. Peta alih adalah untuk urutan. Contoh, kita buat urutan cerita. Okey, seterusnya peta pelbagai alih. Peta pelbagai alih ini untuk menunjukkan sebab dan akibat. Contoh, kita letak di tengah-tengah ayat adalah tajuk. Contoh, pencemaran udara. Misalnya, okey, sebab di sebelah kiri dan akibat dia di sebelah kanan. Okey, kita boleh tengok contoh bentuk peta pelbagai alih di show. Okey, seterusnya yang terakhir, yang ke-8, iaitu peta titik. Okey, peta titik adalah membuat analogi hubungan yang sama, mencari faktor perhubungan. Okey, kita boleh tengok di sini. Okey, itu saja untuk peta IT dan peta minda. Selamat menggunakan dan selamat sejahtera. Stay at home. Panas betul lah hari ni. Okey, tadi kita dah tengok ada dua jenis mencatat nota. Yang pertama peta minda, yang kedua peta writing. Okey, peta minda yang kita tengok tadi, peta minda ni dia tak terikat dengan mana-mana sebab dia ikut kita punya kreativiti nak buat macam mana. Nak buat macam awan, nak buat macam pokok ke, nak buat macam akar ke, nak buat tulang ke, macam-macam lah dia jenis. Tapi kalau peta writing, dia ada banyak, ada jenis-jenis dan ciri-ciri dia. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maizan binti Muhammad Nur akan membincangkan bersama-sama dengan anda mengenai kemahiran menghafal. Jom kita tengok video seterusnya. Okey, esok aku nak exam. Jadi hari ni aku kena nak belajar betul-betul. Nota dah ada ni, tak ada masalah dah. Tapi aku ni tak adalah bodoh sangat. Pandai pun tak adalah pandai sangat. Tapi kalau aku baca nota ni, mesti aku boleh jawabnya esok. Kacang je. Two hours later. Weh, penat juga nak hafal semua nota ni. Banyak kot. Ni esok exam. Aku ada banyak lagi benda tak hafal ni. Macam mana ni? Allah. Kenapa dah sebelum ni aku tak sedang banyak yang benda aku dah hafal. Banyak sikit je. Aku rasa aku dah buat nota dah. Tapi nota ni langsung tak membantu. Okey, aku rasa tempat ni lagi okey pada tadi. Nyaman dekat sini. Macam lagi tenang. Mesti aku boleh hafal. Hai semua. Tadi kita tengok kan apa akibat kalau kita tak mengamalkan kaedah penghafalan dengan betul. Betul tak? Nak jadi macam tu? Tak nak kan? Okey, jadi jom kita ketahui dengan lebih lanjut apakah kaedah-kaedah penghafalan yang lebih efektif. Jangan lupa swipe up. Kaedah penghafalan secara efektif yang pertama ialah hafal isi yang dibaca. Ingat perkara utama yang perlu kamu ketahui dalam bacaan.
Contohnya, sebelum membuka buku, ingat dahulu apa isi utama yang perlu kamu ingat. Isi yang kedua, isi disusun dengan betul. Sebutkan isi yang kamu hafal dan ketika menghafal, suara perlulah jelas supaya telinga mendengar apa yang kamu hafal. Baiklah, kita kembali. Isi yang ketiga ialah tentukan perkara yang perlu diingat. Okey, pastikan turutan isi betul. Baiklah, yang seterusnya ialah uji kemampuan daya ingatan. Macam mana tu? Okey, dengan cara kita menyoal kembali apakah isi yang kita hafal. So, kalau kita ingat, maksudnya Tedah pun mengikuti kaedah penghafalan yang betul. Baiklah, isi yang seterusnya ialah lakukan ulang kaji sekerap yang mungkin. Maksudnya, kita perlu baca dan terus baca isi yang ingin kita hafal. Baiklah, yang seterusnya, cuba ingat semula apa yang telah kamu baca. Maksudnya, lepas kita baca, kita tutup buku, kita ingat apa yang kita dah baca. Ya, nak apa? Oh, okey. Kaedah penghafalan. Baiklah, kita sambung. Okey, seterusnya isi yang ketujuh, menggunakan kaedah akrostik. Okey, maksudnya menggunakan kepala huruf sebagai fakta untuk membentuk ayat. Okey, contohnya, kata nama, kita singkatkan dia kepada KN sebagai ganti untuk kata nama. Ataupun contoh lain, kata kerja, iaitu KK. Okey, baiklah. Seterusnya ialah menggunakan kaedah bunyi seakan. Contohnya, kita gantikan fakta kepada bentuk cerita. Okey, contoh isi yang ingin kita hafal ialah lemak, vitamin, pelawas, air, garam mineral, protein dan karbohidrat. So, kita boleh gunakan kaedah bunyi seakan iaitu jalan penceritaan. Contohnya, Mak Amin tak lawas bila minum air mineral dalam tin karat. Baiklah, kita sambung kepada isi yang seterusnya iaitu menggunakan pembahagian nombor dengan cara bahagikan nombor yang hendak dihafal kepada beberapa bahagian. Contohnya, kalau kita nak hafal tentang haiwan, kita bahagikan kepada reptilia, ikan, mamalia, burung dan amfibia. Baiklah, yang seterusnya ialah mempraktikkan penggunaan sistem irama iaitu dengan menukarkan ayat atau isi yang hendak kita hafal ke dalam sesuatu irama. Kita bebas untuk memilih apa-apa sahaja lagu yang kita gemari. Contohnya, lagu Bangau. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak timbul-timbul. Melalui lagu ni, kita dapat tahu siratan makanan bagi haiwan. Baiklah, isi yang seterusnya ialah mempraktikkan penggunaan sistem bergambar. Okey, contohnya, kita nak hafal tentang duit. So, kita akan bayangkan bank. Macam tu. Kaedah yang terakhir ialah menggunakan kaedah akronim. Contohnya, RIMBA. R-I-M-B-A. R untuk reptilia, I untuk ikan, M untuk mamalia, B untuk burung, A untuk amfibia. Nampaknya sampai sini sahaja pembentangan kami tentang bidang akademik. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.